Assalamualaikum. Kita akan sambung tadi penerangan tentang tajuk penyelesaian masalah ni ya. Okey, boleh rujuk kat buku teks. Soalan 4. Maklumat di sebelah menunjukkan jarak perjalanan sahala sebuah bas dari Kuala Perlis ke Johor Bahru. Berapa jarak perjalanan pergi dan balik? Ini soalan yang ditanya. Nyatakan dalam kilometer. Okey. Jarak perjalanan pergi dan balik dalam kilometer bas itu. Nyatakan jawapan kepada satu tempat perpuluhan. Ini kehendak soalan. Okey. So, dari Kuala Perlis ke Johor Bahru 682.03 km. Bila dia balik semula, kita darabkan dengan 2. Maksudnya pergi, lepas tu dia balik. Darab 2, kemudian bundarkan. Dekat sini ada langkah pengiraan 682.03 km darab 2 kita dapat 1364.06 km. Okey, tapi dia nak jawapan kepada satu tempat perpuluhan saja. So, bila bundarkan ingat balik tajuk bundar. Kita nak bundarkan yang inilah, satu tempat perpuluhan. Tengok sebelah lebih daripada 5. So, kat sini kita tambahkan 1. Jadi kita dapat jawapan sama dengan 1364.1 km. Siap dah. Okey. Dekat cuba ini. Okey, kat cuba ini cikgu nak terangkan tentang ini ya. Soalan C. Okey, cikgu nak terangkan tentang soalan C. Abang berbelanja RM230, kakak pula belanja 150% daripada perbelanjaan abang. Kira perbelanjaan kakak. So dekat sini ada kata kuncinya daripada. Tadi dalam kelas kita dah cakap kalau daripada bermaksud darab daripada perbelanjaan abang. So bila abang 230, kakak 150. Kita sediakan dia punya pecahan dulu So ini soalan C. Pecahan dia ialah 150% per 100 darab RM230. Baik, dah dapat dia punya bentuk begini. Kita boleh gunakan pemansuhan. Okey, kamu masukkan dengan penyebut. Sifar-sifar cikgu dah masukkan. 10 dengan 150 kita boleh gunakan pemansuhan sifar di sini. Okey, jadi yang tinggal ialah 15 darab RM23. Okey, iaitu kita akan dapat jawapannya okey. Cikgu buat untuk letis supaya kamu nampak. 3 darab 1 sifar 3, 3 darab 5 1 5, 2 darab 1 sifar 2, 2 darab 5 1 sifar. Baik, kita dah dapat jawapan dia ni kat sini. Kemudian kita turunkan 5. Di sini 3 tambah 1 4. Di sini 3. Jadi kita dapat jawapan ialah 345. Perbelanjaan kakak. Okey. Baik. Boleh Baik, sekarang contoh seterusnya. Okey. Ini berkaitan dengan tajuk yang kita belajar hari ini. Contoh yang seterusnya. Tengok dulu cara penyelesaian yang diberi. Dalam satu tinjauan, 4/5 daripada murid tahun 5 dedikasi suka main bola sepak. 1/3 daripada kumpulan murid tersebut juga suka bermain hoki. Nyatakan pecahan murid yang suka main hoki. Yang ini tadi cikgu dah bincang dalam kelas.
So bagi sesiapa yang tak dapat masuk kelas tadi, cikgu akan terangkan semula lah. Okey. So bola sepak ada 4/5 daripada 5 dedikasi. Okey pula ialah 1/3 daripada bola sepak. Budak bola sepak ni. So budak bola sepak 4/5 bahagian 1/3 daripada 4/5. Macam yang kita dah belajar dalam kelas sebelum ni, darab pecahan. Bila kamu jumpa begini, kamu boleh jalankan kaedah darab terus. 1/4, 4. 3/5, 15. So kita dapat jawapan 4/15. Contoh yang kedua. Okey. Contoh kedua ni, kamu perlu salin dalam buku tulis ya. Okey, tolong salin dan tuliskan dalam buku tulis. Dalam satu tinjauan, 4/5 daripada murid tahun 5 amanah suka bermain catur. 1/8 daripada kumpulan tersebut. Ini 1/8. 1/8 daripada kumpulan murid tersebut juga suka bermain checkers. Okey, nyatakan pecahan murid yang suka bermain checkers. Soalan ni mirip dengan soalan tadi. So 4/5 catur. Okey. Checkers 1/8 daripada. Dalam kelas tadi cikgu tekankan, bila soalan penyelesaian masalah melibatkan pecahan atau peratus, daripada ni membawa maksud darab. So 1/8 daripada 4/5. Daripada budak catur tadi suka main checkers. So pecahan dia kita darab terus 1/4, 8/5, 40. 40 ni masih boleh kita memudahkan sifar 4, 4/1, 4/10. So pecahan ni ialah 1/10. Okey. Seterusnya contoh sebuah kotak, sebuah komputer riba berjisim 1.26 kg. Ini contoh ini ada dalam buku teks. Okay. Dia tanya boleh tak kalau satu kotak ni jisim maksimum dia 14 kg, boleh tak dia tampung 12 buah komputer riba? So caranya kita kena darablah 12 komputer darab dengan 1.26 kg. Adakah lebih dari 14 kg? Dekat sini dia dah darab, dia dapat 15.12. Jadi kalau lebih daripada 14 kg, maknanya kotak ni, jawapan dia kotak ni tak dapat tampung berat untuk 12 komputer riba. So, ni contoh yang serupa. Sebuah buku berjisim 2.55 kg. Kotak seperti di bawah boleh tampung muatan maksimum 21 kg. Bolehkah kotak tersebut menampung jumlah jisim bagi 8 buku sama? Okey, penyelesaiannya sama. Dekat sini kita cari dulu jisim untuk 8 buah buku. Lima darab 8, 40. 44. 2 darab 8, 16. 20. So, yang kita dapat ni 20.40 kg untuk 8 buku. Maksimum kat sini 21 kg. Jadi 8 buku ni masih lagi boleh muat dalam kotak ni. So jawapan dia boleh lah. Jawapannya boleh menampung
boleh menampung jisim untuk 8 buah buku. Okey, cikgu tulis macam ni je lah. Bermaksud dia boleh menampung. Okey. Okey, so ada lagi lah beberapa latihan soalan yang cikgu sediakan ini. Okey. Ada lagi beberapa soalan latihan yang cikgu sediakan di sini. Cikgu minta kamu salin yang bukan yang contoh ya. Salinkan ni. Bukan soalan yang contoh. Soalan dia punya soalan yang ni, yang tak ada jalan kira ni. Okey, contoh di sebelah hanya untuk sebagai panduan kamu saja, tak payah salin. Contoh ni yang ada jalan kira ni, cara penyelesaian ni tak payah salin. Itu untuk panduan kamu. So kamu kena salin soalan yang belum diselesaikan lagi lah ni. 3, 5. Okey, jadi ada 1, 2, 3, 4 soalan yang perlu kamu jawab. 3, 4, 5. 5 soalan yang kamu perlu jawab. Okey? Itu saja. Terima kasih.